dah pukul 2 lebih. Lepasnya mungkin kita dapat sesi ceramah sekiranya Ustaz mau PM Dato' Ustaz mau berhenti di tengah-tengah untuk sesi berehat, ialah nak minum air ke apa ke, insyaAllah pada Kak Ustaz. Ataupun mungkin kami straight sebab asar 3.40 dah asar. Ya nanti. Jadi mungkin kami akan habiskan sebelum asar lah, sebelum 3.30 Okey, insyaAllah. boleh. Dan 3.30 lepas tu kita buka untuk sesi soal jawab Oh, ada soal jawab kan? Ada. Okay. Ataupun mungkin lebih awal pun boleh juga. Mungkin boleh habis sebelum pukul 3. Okay, mungkin tengoklah macam ni, 3 suku kah katakan boleh. Boleh, insyaAllah. So at least sebab waktu pun dah masuk awal lah ini tu. Jadi insyaAllah boleh 3.45 kita make sure dah habis lah, termasuk dengan sesi soal jawab sekali insyaAllah. Okay. Pada mulanya sebenarnya nak anjak ke pagi, muncullah si pagi Ustaz, sebab Ustaz pun terlibat dengannya. Asalnya kan ikut pagi, sekali tiba-tiba memang pun program ni dah pagi. Pukul 10 sampai 12, cun pukul azan Johor kami memang habis. Alhamdulillah. Sebab kami jadi moderator, from the program. So, kami melibatkan penceramah dari luar kan. Yalah. Sama juga lah kami hari anjakkan ke petang, kami terlupa kami pun ada program juga pagi ya. Jadi Jun juga lah kami pun baru habis, tapi panel penceramah je lah, penceramah dengan college community. So baru habis pukul 1 Alhamdulillah terus bersama dengan Ustaz. So petang tu Alhamdulillah lah, syukur dapat berjalan juga yang macam Allah dah atur dah Alhamdulillah. Kami nak jemput semua orang supaya masuk lebih cepat lah, supaya kita boleh start awal.
Sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh saada, bermulalah sebuah kisah. Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah bulan sahaja. Keadaan yatim anak mulia, lahirnya bawa cahaya. Dalam berita jadi gembira, terima junjungan mulia. Di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh saada, bermulalah sebuah kisah. Malam istimewa yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saada, lahirlah zuriat yang saada. Okay, so insyaAllah mungkin boleh stop sharing now. Kita dah pukul 2. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Dr. Dayang Azra. Okay, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Asalnya kita dah pukul 2, jadi kita start directly lah Alhamdulillah. Okay, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما وارزقني فهما يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Fan Club di dalam program yang kita namakan sebagai Fan Kasih, yang dulu kita mulakan dengan program Isra Miraj, dan kini kita insyaAllah di dalam yang ini adalah program terakhir dalam Fan Kasih, iaitu program Maulidur Rasul. Yang pertama Isra Miraj adalah berkenaan dengan peristiwa bersejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi peristiwa sejarah yang sangat kita perlu ingat adalah peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Maulidur Rasul. Okey, di dalam Al-Quran pernah menyatakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad sebagai Rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Kami mengutusmu wahai Muhammad supaya kamu dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu menguatkan agamanya, memuliakannya serta bertasbih memujinya pada awal pagi dan lewat petang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bicara hari ini, iaitu melalui tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola ummah sepanjang zaman, merupakan seorang figura yang tidak asing lagi bagi penduduk di dunia serta penghuni di langit. Namanya yanggah sering didengari dan meniti di bibir. Seorang insan yang pada hari ini memiliki berbilion para pengikut. Kalau sekarang kita ada influencer kan, ada beberapa followers kan. Sekarang kalau kita lihat, tak ada followers dia yang melebihi daripada followers Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya merangkumi dari seluruh pelosok dunia dari sejak dahulu sehingga kini. Seorang figura yang sering diperkatakan ramai dan sering dijadikan medan peperangan atau perdebatan, baik dalam kalangan umatnya sendiri maupun yang memusuhinya. Insan agung ini merupakan seorang insan yang tidak berjawatan atau berpangkat, walaupun selayaknya dia digambarkan bagai seorang raja yang memiliki timbunan harta lagi kaya raya, atau seorang pemimpin yang berkuasa menakhluki dunia, memerangi manusia serta menyeru mereka untuk memeluk agama yang diserunya. Namun hakikatnya
insan ini hanyalah seorang utusan Tuhan, utusan Allah yang disifatkan sebagai rahmatul lil alamin, iaitu suatu rahmat besar kepada seluruh alam semesta. Ingatlah, Rasulullah dia tak miskin. Rasulullah adalah seorang yang sangat kaya, tetapi Rasulullah dia tak simpan harta dia dalam satu malam. Esok tu dah tak ada dah. Dia akan guna harta, segala harta yang ada tu ke jalan Allah, iaitu fi sabilillah. Insan yang kita akan bicarakan ini juga bukanlah seorang ahli politik, idealis yang cuba menyuntik ideologi politiknya kepada orang ramai demi mendapatkan pengaruh atau kuasa. Tetapi insan ini merupakan seorang manusia yang begitu dikasihi oleh mereka yang memandang serta mengenalinya. Seorang insan yang sentiasa dicintai serta dirindui walaupun setelah lebih 1,400 tahun lamanya insan ini pergi meninggalkan kita. Dia hanyalah seorang insan yang tidak tahu membaca ataupun menulis. Ada rahmat di sebalik itu. Kenapa dia tak tahu membaca maupun menulis bukan hanya disebabkan dia tak pandai, tetapi memang Allah suruh dekat situ kalau dia pandai membaca dan menulis nanti orang akan apa orang cakap ada was-was. Betul ke Al-Quran tu datang dari Allah? Sedangkan Rasulullah dia pandai menulis. Itu adalah hikmah di sebalik Rasulullah sendiri dia tak pandai membaca ataupun menulis, apatah lagi bukannya seorang penyair yang mampu memukau pendengarnya dengan lantunan syair yang menyihir. Sebaliknya, insan ini hanyalah bertutur di atas dasar wahyu sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya dia tidak bertutur di atas hawa nafsunya, akan tetapi dia bertutur di atas dasar wahyu. Insan ini merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan idola junjungan ummah sepanjang zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa membuang masa, kita nak kenal lebih dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita rindui. Kita persilakan PM Dr. Abdul Halim merupakan pengarah Pitas Unimas untuk ceramah yang seterusnya. Dipersilakan PM Dr. Ustaz. InsyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kasuma selaku moderator. Yang saya hormati sahabat saya Profesor Madya, Dekan ada Profesor Madya, Dr. Siti Nurlinda, dan juga pengerusi fan club Dr. Dayang Azra dan rakan-rakan pensyarah dan juga staf Fakulti Kejuruteraan. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi terima kasih pada fan club. Sebut laju-laju jadi macam fan club nanti jadinya kan. Alhamdulillah saya dah share screen. Harap dah boleh nampak. Dan sebelum saya teruskan, saya ada disclaimer nak dibuat Dr. Kasuma. Disclaimernya adalah saya bukan yang paling alim sekali, saya bukan yang paling berilmu. Saya percaya tuan-tuan juga ada di kalangan yang saya percaya mungkin bahkan ilmunya lebih daripada saya. Dan satu lagi, sepanjang slide ini mungkin nanti akan ada bunyi-bunyian. So, ada bunyi-bunyian lah nanti insyaAllah. Sebab kita berada di keadaan pukul 2, jam 2 sehingga 4 ni, biasalah lepas makan ni kan, itu biasalah. Jadi kita insyaAllah nanti kita akan ada alunkan beberapa bunyi-bunyian lah insyaAllah untuk membicarakan topik. Sebenarnya saya rasa macam terlalu kerdil untuk membincangkan idola ummah sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW ini. Sebab itulah mungkin
pada petang ini dalam tempoh yang lebih kurang saya katakan mungkin insyaAllah saya akan cuba berhenti sebelum asar untuk membicarakan tentang beliau, tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum tu saya ingin mengajak tuan-tuan untuk membaca zikir pagi dan zikir petang ini, yang mana di dalam hadis daripada riwayat Sayyidina Uthman Ibn Affan, Nabi menyebutkan ma min abdin yaqulu fi sabahin kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin, daripada kalangan hamba, Nabi kata siapa-siapa yang membaca ataupun menyebutkan pada setiap paginya dan setiap petangnya membaca zikir ini, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali, salasa marrat, Nabi menyebutkan 3 kali la yadurruhu syai' lam yadurruhu syai', kata Nabi. Bila membaca zikir ini mudah-mudahan tidak akan ada kemudaratan padanya ataupun tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkannya. Jadi sebab itulah marilah kita mulakan pembukaan pada petang majlis ilmu kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, kerana marilah kita sama-sama membaca dulu zikir pagi ataupun zikir petang ni lah, insya-Allah ya. Boleh sama dengan saya lah, sama-sama baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. InsyaAllah bolehlah dijadikan amalan sama ada pagi ataupun petang, sama ada ataupun kita membacanya di awal subuh ataupun kita bacanya di awal malam, yang maghrib, itu boleh dijadikan amalan insyaAllah. Jadi ini boleh dijadikan amalan, dan hadis ni hadis sahih daripada riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Imam Ahmad. Kelebihan dia ialah siapa-siapa yang membaca sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, maka tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkannya. InsyaAllah, sama ada kita nampak ataupun kita tidak nampak. So ada makna di situ, terjemahannya mungkin saya tak perlu baca lah ya. So ini dalam slide ada dijelaskan. Baik, bagi teman-teman terutamanya yang pensyarah, saya pun biasanya dalam mana-mana kuliah ni saya akan kuliah, sebab kita baru start lecture kan, jadi biasanya saya akan beritahu kepada para pelajar ini falsafah bila mendengar kuliah lah. Dan falsafah itu saya namakan HALIM, bukan sebab nama saya, dia HALIM. Jangan disebut, jangan dibunyikan. So dia falsafah itu H ialah kalau boleh hadirkan hati dan diri. Sebab kadang-kadang sekarang ni memang susah. Kalau dulu zaman sebelum COVID, kita pun boleh nampak kadang-kadang anak-anak, adik-adik pelajar ni dia datang juga, tapi kita tak tahu hati dia di mana. Kita boleh nampak diri dia lah, tapi hati dia kita tak tahu di mana. Lagi sekarang pula bila kita buat ODL, kita tak tahu diri dia kat mana, hati dia pun kat mana, kita pun tak tahu. Kadang-kadang entah dia tengah goreng ikan dan sebagainya. Memang betul, ada satu ketika saya tengah mengajar, sekali tiba-tiba dengar nenek dia goreng ikan. Sebab dia laptop dia duduk kat sebelah dapur, so tengah ada bunyi ikan masuk dalam kuali. Begitu. Jadi itu ya. Ini falsafah. Pertama H, yang pertama hadir hati dan diri lah. Sebab tu kalau bagi kita yang pensyarah, maknanya kita peringatkanlah kepada anak-anak pelajar supaya mereka sama-sama hadirkan hati dan diri. Yang kedua ialah amati dan cermati kuliah. Kita amati dan cermati kuliah, sebab biasanya kalau hanya orang yang fokus dan konsentrate sahaja, yang biasanya boleh lah. Walaupun sangat jarang bagi ada orang yang mungkin memang dia masuk kelas, ada pelajar kita mungkin yang masuk kelas, dia buku nota pun tak bawa. Saya pernah ada satu kes, pelajar ni, bila dia masuk kelas, pen pun tak bawa. Pen tak bawa, nota tak bawa, duduk paling ujung, saya dekat belakang. Tapi saya tak pernah marah lah, sebab dia ada learning capacity yang berbeza-beza, learning style pun berbeza-beza.
Jadi tetapi sesuatu yang mengejutkan, ya surprisingly, bila setiap akhir semester dia boleh score subjek tu dan dia result dia pun 3.7 something. Budak lelaki. Yalah, kadang-kadang kita pun tak boleh nak kata oh mesti yang bawa buku tu rajin, yang bawa buku tu memang dia boleh concentrate. Bukan begitu jugalah, maksudnya kita tak boleh nak buat average. Tetapi yang terbaik itu adalah kalau boleh diamati dan dicermati kuliah itu yang lebih baik lah. Itu HA. L, perlu ada latih to be, practice. So maksudnya bagi kita, terutama dalam amalan ilmu agama, dia tak boleh hanya sebut di mulut saja. So memang latih to be perlu ada, practice, amal tu perlu dibuat. Maknanya dalam kehidupan ini, dan Nabi itulah antara insan yang paling banyak menyuruh dan beliaulah yang paling banyak beramal dengannya. Contoh, Nabi kata senyum kan. Nabi kata senyum, senyuman Nabi itulah yang paling manis dan paling banyak sekali. Bahkan begitu juga dengan memberi salam. Nabi menyuruh, bahkan kalau kita lihat hadis, antara hadis awal ketika Nabi memula sampai di Madinah, itulah antara perkara yang Nabi kata afsyus salam bainakum, ataupun afsyus salam. Nabi kata sebarkan salam, sebarkan salam. Dan sebenarnya bila Nabi kata tu bukan sebenarnya nak suruh kita, tapi sebenarnya Nabi lah yang paling banyak yang buat sedemikian. Bahkan Abu Bakar sendiri pun kalau kita lihat, dia tak pernah berjaya untuk mengatasi Nabi dalam soal itu. Jadi sebab itu ni, dalam ilmu ni, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, so latih to be ataupun practice itu satu perkara yang menjadi kemestian. Kemudian I ialah ingin dan sentiasa bertanya. Mungkin petang ini counter pertanyaan kita buka sikit aja lah Dr. Kasumah. Kita oleh kerana mungkin masa kita tak panjang, saya pun sama juga, kalau dalam kelas pun lecture pun saya kata okey, counter pertanyaan kita tutup hari ni. Jadi boleh tanya melalui WhatsApp ataupun dalam e-leaves lah, ataupun apa-apa saja platform yang ada. Tetapi sebagai orang yang berusaha untuk meninggikan ataupun mencari ilmu, maka keinginan dan sentiasa bertanya itu perlu ada. Dan yang terakhir adalah M. M itu bagi kita yang mendengar kuliah, munajat, berdoa, dan pada adik-adik, anak-anak kita yang sedang belajar juga begitu. Kita mengharapkan bukan sekadar mereka datang kuliah, mereka buat assignment, mereka datang exam dan sebagainya. Itu usaha yang mereka buat. Tetapi di akhirnya mereka perlu bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah antara perkara yang kita perlu buat, dan ini adalah falsafah bagi kita yang mendengar kuliah inilah yang saya kongsikan di peringkat awal. Selain daripada itu, sebelum saya mula kepada tajuk untuk membicarakan tentang idola ummah ini, saya pun biasanya akan sebut ini dalam mana-mana kuliah saya, senario 6 jenis muka dalam ceramah ataupun kuliah yang biasa kita akan lihat. Yang pertama ialah muka apa? Yang biasa kita akan lihat muka penceramah lah. Muka penceramah sekarang ni muka penceramah, tapi bukan yang itulah, itu muka penceramah, itu muka bintang filem. Okey, muka penceramah yang biasa kita akan lihat memang muka penceramah lah, ataupun muka pensyarah. Sama di mana-mana pun, di bilik kuliah ke, di dewan pun begitu juga. Ataupun secara online, kita pun akan melihat muka penceramah. Muka yang kedua, yang biasanya kita akan lihat di dalam bilik-bilik kuliah, ni muka jam lah. Memang dia siap-siap tengok jam, siap-siap tengok jam. Saya sekarang ni memang jam tak ada. Jam adalah di belakang. Jadi saya pun tak nampak jam sekarang ni. Jadi sebab tu mungkin saya kena ubah posisi jam tu kepada supaya saya boleh nampak lah. Okey, itu muka jam yang kedua. Yang ketiga ialah muka pintu. Ini pun memang kalau dalam bilik kuliah yang waktu sebelum COVID, dia dah standby dah. Pintu mana nak keluar. Kan? So saya kata lama dah kuliah tu katanya. Jadi pintu ni pakai nak keluar tu katanya kan. Jadi benda-benda macam tu pintu. Muka seterusnya yang kalau kita akan lihat, yang ni. Ini yang biasa. Jadi harapan saya supaya muka ini tidak, saya pun tak nampak tuan-tuan sekarang ni. Jadi saya pun tak boleh nampak muka macam mana yang ada kan. Semua nanti saya akan tunjukkan muka yang ke-6 ni. Ini muka ke-4 saja, baru muka ke-4 yang ini. Diharapkan ceramah petang ini tidak adalah muka ke-4 ni kan. Seterusnya muka yang kelima. Muka kelima tuan-tuan. Selepas muka mengantuk, ni muka kelima apa? Muka blur. Blur je kan. Kalau dalam kuliah pun biasanya memang macam tu. Jadi bila tanya kuliah apa tadi? Entah.
apa? Jadi dia tanya balik, muka blur. Tapi tuan-tuan, suatu yang paling unik semenjak kita ada ODL ni, semenjak ada PDPR kalau sekolah, semenjak kita online learning ni, so ada muka yang keenam yang biasanya kita akan nampak. Muka apa tuan-tuan? Muka tak nampak. Yang ni lah. Yang ni. Biasa itu memang biasa. Jadi benda ni jadi norma dalam kehidupan kita yang perlu kita terima lah sekarang ni kan. Jadi inilah muka yang keenam yang biasanya kita tak nampak. Walaupun demikian, walaupun tidak nampak muka, diharap diwakililah dengan hati-hati dan diri yang hadirlah pada petang ini insya-Allah ya. Baik, untuk seterusnya, oleh kerana kita akan membicarakan berkaitan dengan insan yang sangat mulia, sangat agung, maka marilah kita meneruskan perbincangan ini, teruskan dengan selawat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ada lebih kurang 1 minit lebih ni, 2 minit ni untuk kita perhatikan apa yang ada dalam video ini kalau boleh dilihat. Saya akan share dengan tuan-tuan videonya. Dalam satu hadis Nabi SAW, suatu ketika Nabi solat, dalam hadis ni disebutlah dalam ni, Nabi solat tu hanya baca satu potong ayat saja. Insan terpilih teruji, pengorbanan kasih sayang kerinduan baginda ya Nabi, mari beringat. Pamola Muhammad sempurna sifatnya. Baik, antara ayat yang Nabi baca ketika solat tersebut adalah potongan daripada ayat surah Al-Ma'idah 118, dan Nabi dalam riwayat menyebutkan bahawa Nabi solat malamnya hampir sepanjang malam tetapi Nabi mengulang pada ayat yang sama. Surah Al-Ma'idah ayat 118, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat itu diulang, Nabi baca diulang dan diulang dengan maksud in tu'azibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Tetapi kalau engkau mengampunkan mereka, bahawa engkau sebenarnya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi ulang. Maka itulah tuan-tuan, Nabi sentiasa mengingat kita, walaupun sebenarnya ayat ini bukan khusus untuk kita, tetapi Nabi sentiasa mengingati kita. Maka berbalaskah dalam video klip ini. So sebab itulah marilah kita mulakan, oleh kerana kita membicarakan tentang seorang insan yang paling mulia ini, maka sama-samalah kita mulakan pada pertemuan ini dengan kita membaca selawat. InsyaAllah tuan-tuan boleh ikut saya membaca selawat dengan sebutan Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Begitu ya.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alhamdulillah. Nanti dari semasa ke semasa bila saya kata kita salawat, maka itulah salawat yang kita akan bacakan. Mudah-mudahan kita sentiasa memperbanyakkan salawat kepada baginda Nabi SAW sebagai salah satu sebab mudah-mudahan kita dikenali oleh Nabi ketika hari kiamat nanti, insya-Allah. Baik. Saya teruskan ya Dr. Kusuma untuk pembicaraan pada petang ini. InsyaAllah saya ada 3 segmen. Segmen yang pertama, saya akan berbicara tentang nama-nama Nabi. Kenapa saya nak cerita pasal nama-nama Nabi? Ia macam kalau kita ingat cerita Piramli lah. Di manakah kekuatan, ini ada satu masalah. Di manakah kekuatan Hang Tuah? Di kakinya kah? Di kerisnya kah? Atau di manakah? Kan? Jadi soalan itu hampir sama macam kita kata yang ada pada Nabi, sebabnya hebatnya Nabi kerana ada pada namanya juga. Selain daripada akhlaknya, selain daripada yang lain, daripada mukjizatnya yang lain, ialah kerana namanya. Maka sebab itu kita nanti akan bicarakan tentang nama, dan seterusnya adalah segmen yang seterusnya kita akan bicarakan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai idola. Kalau tulis kat situ sebenarnya ada 2 segmen saja, 3 segmen. Iaitu segmen yang ketiga adalah segmen makan lah. Itu ditaja sendirilah, masing-masing boleh makan lah lepas tu. Okey, 3 segmen. Saya tulis 3 tu. Kalau ikutkan ni ada 2 sajalah ya. Baik. Izinkan saya teruskan untuk cerita tentang nama. Sebab mungkin kalau kita lihat, adakah benar Nabi Muhammad hanya ada satu nama Muhammad sahaja, ataupun nama Nabi ada banyak? So itu kita kena, orang kata memang tak kenal maka tak cinta. Sama juga macam tadi Hang Tuah kan. So di mana kekuatan Hang Tuah? Adakah ta, huruf ta itu ditukar dengan ba? Hang Buah, pernah dengar nama Hang Buah? Tak pernah dengar kan? Begitu. Jadi nama Nabi pun begitu juga. Nama Nabi itu sebab kenapa dinamakan Nabi itu sebagai Muhammad, itu ada sejarah yang kita perlu tahu. Kenapa dinamakan Muhammad? Dalam tradisi orang Arab, ada pepatah yang berbunyi kasratul asma tadullu ala syarfil musamma. Maknanya banyaknya nama menunjukkan mulianya pemilik nama-nama tersebut. So itu Imam An-Nawawi dalam Tadhibul Asma menyatakan bahawa ketahuilah bahawa banyaknya nama menunjukkan agungnya si pemilik nama tersebut. Hal itu sama sebagaimana Allah memiliki banyak nama, yang kita tahu bahawa Allah itu ada Asmaul Husna, ada sampai 99 nama. Dan Rasulullah sebenarnya juga memiliki banyak nama. Sebab itu kita nak tengok petang ini, sebelum kita cerita tentang idola, kita nak ceritakan tentang kenapa kita perlu menjadikan Nabi sebagai cerminan kehidupan, maka kita perlu fahami nama-nama di sebalik nama Nabi ataupun gelaran-gelaran yang ada pada Nabi lah. Itu supaya kita faham. Baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, nama Nabi itu, selepas ni saya akan minta tuan-tuan fikir dulu, dengar. Nama Nabi ataupun nama Muhammad itu, kalimat Muhammad hanya disebut 4 kali sahaja di dalam Al-Quran. Dan 1 kali disebut Ahmad. Dalam apa surahnya nanti kita akan detailkan. Berbanding kalau kita lihat dalam Al-Quran, nama-nama Nabi, sebenarnya banyak lagi Nabi yang lain tu, tapi saya tak senaraikan. Contoh Nabi Adam disebut dalam Al-Quran lebih kurang sebanyak 25 kali. Nabi Nuh 43 kali. Paling banyak sekali sebenarnya Nabi Musa. Nabi Musa ada 136 kali. Nabi Ibrahim ada 69. Nabi Yusuf 58. Nabi Ayub dan Nabi Ilyas lebih kurang 4 kali, hampir sama dengan Nabi. Nabi Idris, Nabi Zulkifl, Nabi Ilyasa ada 2 kali. Ada lain-lain Nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa. Itu pun ada disebut oleh Allah SWT bilangan-bilangannya, ada jumlah bilangannya. Tapi kita perlu lihat kembali kenapa nama Nabi hanya 4 kali disebut dan sebagai Muhammad, dan kenapa hanya 1 kali disebut sebagai Ahmad.
1 minit. لو كان بيننا الحبيب لنا القاضي والطريق للطيبة طالبا قرب الحبيب بقربه النفس يا مدير. Itulah nama yang kalau ada pun masih bersama dengan kita, yang kita pun tak pasti apa kita nak buat. Sampai kita pun mungkin terpegun. Kita mungkin terpegun kerana kedatangannya. Jadi kita lihat surah apa yang menceritakan ataupun menyebut secara khusus perkataan atau kalimat Muhammad. Pertama, surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 144, kalau di mushaf Al-Quran dia di muka surat 68. Surah 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah didahului oleh beberapa orang rasul sebelumnya. Itu ayat dalam surah Ali Imran ayat 144 yang memang ada khusus menyebut nama Nabi. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak digunakan ganti nama dhamir, maknanya banyak digunakan ganti nama sebagai ganti nama kepada Nabi, panggilan kepada Nabi. Kalau kita lihat macam yang saya sebutkan tadi, nama-nama Nabi-Nabi, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua dipanggil oleh Allah dengan nama-nama mereka. Qalu ya Musa wa iz qala Musa, semua disebut secara khusus nama mereka terus. Sebut nama terus. Tetapi Nabi Muhammad yang disebut namanya hanya 4 kali dan yang lain-lain Allah menyebut institusinya sebagai Rasul, sebagai Nabi ya ayyuhar Rasul ataupun ya ayyuhan Nabi, ataupun ada ganti nama yang seperti kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Contohnya Qul, katakanlah, dan di dalam katakanlah itu ada kandungan wahai Muhammad. Contohnya begitu ya. Jadi dalam Al-Quran sebenarnya banyak begitu berbanding dengan nama-nama Nabi yang lain. Okey, itu yang pertama surah Ali Imran ayat 144 di muka surat 68. Seterusnya surah Al-Ahzab ayat 40 di muka surat 423, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapa bagi seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Betul, Allah menyebutkan bukanlah Nabi Muhammad itu bapa bagi seorang lelaki di antara kamu, tetapi secara hakikatnya Nabi itu memang seorang ayah. Nabi itu hakikatnya juga sebagai seorang suami. Nabi juga hakikatnya sebagai seorang pemimpin. Nabi juga hakikatnya sebagai seorang jeneral. Nabi sebagai seorang ahli politik. Betul, memang Nabi juga sebagai seorang strategis. Nabi juga sebagai seorang banyak lagi sebenarnya yang kita lihat. Sebab itu apabila kita membaca Al-Quran, di sana kita akan ataupun kita membaca hadis, maka kita akan lihat bahawa Nabi itu sebenarnya all-rounder. Dan disebutkan di situ wa khataman nabiyyin. Ya, ini ayat yang secara khusus juga menyebut tentang nama Nabi sebagaimana disebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Seterusnya surah Muhammad, ya, ayat yang kedua muka surat 39, iaitu allazina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, ada perkataan di situ, wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ini dalam surah Muhammad, surah yang memang juga disebut sebagai surah
yang menggunakan nama Nabi sendiri. Dan yang keempat di mana di surah Al-Fath ayat 29 muka surat 511. Ya. Tadi di muka surat 507 di surah Muhammad di muka surat 507 dan di surah Al-Fath 511 tak jauh sebenarnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya itu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu sangat keras, tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi ruhama'u bainahum. Mereka itu ada belas kasihan, ada kasih sayang terhadap sesama mereka. Inilah 4 tempat di mana nama Nabi itu disebut secara khusus dalam Al-Quran, di surah-surahnya, supaya kita sebagai umatnya itu kita tahulah dia sebenarnya bila dia tanya ada berapa kali nama Nabi disebut di dalam Al-Quran. So maknanya 4 sebagai Muhammad dan 1 sebagai Ahmad itu duduknya di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 pada muka surat 552 ya. Dan ini ayat yang menceritakan kepada kita tentang kegembiraan Nabi Isa alaihissalam bila Nabi Isa gembira dengan kehadiran, dengan kelahiran Nabi selepasnya itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa pun bergembira dengan lahirnya Nabi, kenapa kita tak boleh bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Apa dia ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Sorry, dia punya font dia ada lari sikit. Saya punya font yang Arab tu, font Al-Quran tu ada lari sikit. Tapi yang saya bacakan tadi kepada tuan-tuan itu bacaannya betul lah. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, ilaikum, yang diutus kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang akan membenarkan kitab sebelumku iaitu Taurat, dan wa mubashshira, dalam ayat ini wa mubashshiran bi rasuli, dan memberi khabar gembira dengan hadirnya Rasul ya'ti, yang akan datang, min ba'di ismuhu Ahmad, selepas aku nanti, yang namanya Ahmad. Jadi dalam Al-Quran 4 kali nama Nabi Muhammad disebut dan 1 lagi ialah nama Ahmad pada ayat ini. Dan ini juga ayat menjadi bukti bahawa boleh tak kita nak gembira bila Nabi lahir tu. So ini kalau Nabi Isa pun bergembira dengan kelahiran Nabi ataupun kehadiran Nabi selepasnya, mubasyiran ya, itu bergembira, maka kenapa tidak kita sebagai umatnya. Okay. Seterusnya, tadi dalam Al-Quran. So saya nak share sikit tentang nama-nama Nabi di dalam hadis. Sebenarnya nama-nama Nabi ataupun gelaran-gelaran ada banyak juga. Ini antaranya daripada hadis riwayat Bukhari nombor 3532 daripada Mut'im bahawa Nabi SAW bersabda, li khamsatu asma', sesungguhnya aku ada 5 nama ataupun aku terdapat 5 nama padaku. Ana Muhammad, kata Nabi, aku Muhammad, wa Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bil kufr, wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, wa ana al-aqib. Baik, ada 5 nama kat situ yang Nabi sebut, yang kata Nabi, aku Muhammad dan aku Ahmad. Ya. Apa maksud Ahmad dengan Muhammad? Apa maksud Muhammad? Apa maksud Ahmad? Nanti saya akan sebutkan apa maksud dia. Wa ana al-mahi, dan aku juga ada al-mahi. Mahi maksudnya penghapus. Penghapus apa? Alladhi yamhullahu bil kufr. Kerana dengan hadirnya aku, lahirnya aku, maka terhapuslah kekufuran. Ya, itu sebab tu nama Nabi itu digelar ataupun Nabi menyebut namanya sebagai Al-Mahi. Seterusnya, wa ana al-hashir, dan aku juga penghimpun. Al-hashir.
Kerana apa? Allazi yuhsyarun nasu ala qadami, iaitu nanti manusia akan berhimpun di bawah kakiku, ataupun manusia akan berhimpun di bawah telunjukku, ataupun manusia berhimpun di bawah pimpinanku. Macam tu ya. Dan wa ana al-aqib, dan aku juga nabi terakhir ataupun nabi yang diikuti jejak langkahnya. Wa ana al-aqib. Ini hadis yang menceritakan tentang 5 nama nabi: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir dan Al-Aqib. Selain daripada itu, ada hadis satu lagi, iaitu daripada hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi SAW bersabda, yang mana Nabi menyebut kepada kami beberapa nama. Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah. Ada nama-nama Nabi di situ yang Nabi menyebutkan, aku Muhammad, aku adalah Ahmad, dan aku juga adalah Al-Muqaffi. Muqaffi maksudnya Nabi terakhir juga, hampir sama macam tadi Al-Aqib. Tetapi Muqaffi ni lebih kepada Nabi yang diikuti jejak langkahnya, Nabi yang diikuti sunnahnya, Nabi yang diikuti akan ajarannya, itu Muqaffi. Wal Hashir, aku ini penghimpun. Dan satu lagi, wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah. Aku adalah Nabi yang mengajarkan taubat, kerana taubat Nabi ataupun taubat yang diajarkan oleh Nabi, ataupun bagaimana Nabi mengajar kita untuk memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan istighfar, itu berbeza dengan taubatnya umat-umat terdahulu. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ada sebagai umat terdahulu taubat dia disuruh bunuh diri. Ada. Tetapi taubatnya umat Nabi Muhammad berbeza. Kita paling ringan baca banyakkan istighfar. Kemudian kita bertaubat, maknanya tidak mengulangi, menyesali dan sebagainya. Tetapi Nabi juga digelar sebagai An-Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahmah, dan Nabi yang membawa rahmat. Ya, dan itulah dalam surah Al-Anbiya pun kita biasanya baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa Nabiyyur Rahmah. Selain daripada itu, mungkin saya tak baca matan hadis ni yang panjang. Cuma hadis ini menceritakan tentang, ni hadis riwayat Bukhari ya. Dari Atha bin Yasar berkata, aku menjumpai Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, lalu aku berkata, kabarkan kepada aku tentang sifat Rasulullah SAW yang ada dalam Taurat. Dia pun menjawab, baiklah, demi Allah, sesungguhnya beliau itu diterangkan sifatnya dalam Taurat dengan sebahagian sifat yang ada di dalam Al-Quran, iaitu apa dia? Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira, iaitu dialah Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan serta penjaga-penjaga bagi orang Arab. Dan kamu adalah hamba dan rasulku, namamu Al-Mutawakkil. Satu lagi nama Nabi yang ada, yang boleh kita catat, ialah Al-Mutawakkil, iaitu bukan keras, bukan pula kasar, yang mewakili Allah, ya, maknanya mutawakkil. Dan katanya, dan Allah Azza wa Jal tidak akan mencabut nyawanya sampai dia berhasil meluruskan agama yang telah bengkok dengan mengatakan la ilaha illallah. So itulah ya tuan-tuan, yang kalau kita lihat beberapa nama-nama Nabi, ini secara kesimpulannya, ya, nama-nama Nabi yang kita cuba collect, kita cuba dapatkan daripada Al-Quran dan daripada hadis, iaitu Muhammad yang bermaksud yang dipuji, Ahmad manusia paling terpuji, Al-Mahi penghapus kekufuran, Al-Hashir penghimpun sekalian manusia, Al-Aqib Nabi terakhir, Al-Muqaffi orang yang diikuti jejak langkahnya, Nabiyyut Taubah Nabi yang mengajar taubat, Nabiyyur Rahmah Nabi yang membawa rahmat, Al-Mutawakkil iaitu yang menjadi wakil. Sebenarnya banyak lagi, bahkan ada Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan ada lagi nama-nama Nabi seperti Yasin dan Taha. Itu juga disebut sebagai nama Nabi, walaupun ada ulama berpendapat itu ada nama-nama yang lain. Contoh kalau kita pernah dengar salawat, Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Waktu saya pergi ke suatu pesantren di Jawa, dia nyanyi lagu ni tapi lagu Jawa lah. Jadi kawan-kawan yang lain ramai yang tak faham.
Jadi kita pun dengar je. Okay, Alhamdulillah. Itu antaranya. Baik, ini antara nama-nama Nabi yang kita boleh senaraikan. Dan dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan dari Qadi bin Iyad, Qadi Al-Iyad, bahawa Rasulullah itu adalah Ahmad, manusia paling terpuji. Kana Rasulullah SAW Ahmad qabla an yakuna Muhammad, sebelum menjadi Muhammad yang dipuji. Kita ni sebagai orang Islam, kalau kita mengaku kita beriman, kita kalau sehari kita tak sebut nama Muhammad, kita dosa besar tau. Dosa besar. Kena jadi dosa besar. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tak menyebut nama Muhammad, maksudnya kita tak solat lah. Sebab dalam solat, kita mesti kena sebut nama Nabi. Kita tak boleh baca Allahumma salli ala Nabi. Dia mesti dibaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan dalam tasyahud pun kita baca juga tahiyat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca kan. Kita baca begitu. Ada sebut nama Nabi juga. Sebab tu kalau kita tak baca, tak sebut tu, jadi dosa lah. Jadi ini tuan. Jadi maksudnya qabla an yakuna Muhammad, sebelum dia menjadi Muhammad. Lianna tasmiyatahu Ahmad waqa'at fil kutub dan seterusnya, dan terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Manakala penamaannya sebagai Muhammad terdapat di dalam Al-Quran. Ya? Kerana perkara itu Nabi SAW telah memuji Tuhannya sebelum manusia memuji dirinya. Begitu juga di akhirat nanti, baginda akan terlebih dahulu memuji Tuhannya, maka Allah akan memberi syafaat kepadanya. Oleh itu manusia pula akan memuji-mujinya. Sebab tu inilah peluang kita untuk, sebab tu nama Nabi tu, Muhammad itu, yang dipuji, yang manusia terpuji. Memang kita akan sentiasa puji dia, sebut dia, ingat dia, dan sehari semalam kita tak boleh tidak menyebut namanya. Dan kenapa kenapa Nabi dinamakan sebagai Muhammad? Kalau kita baca dalam Tarikh Dimashq ataupun dalam sejarah, Imam Ibn Asakir menyebutkan dalam kitabnya bahawa dalam Ibn Abbas menyebutkan apabila Nabi dilahirkan, Abdul Muttalib datuk dia telah melakukan akikah ke atas Nabi, kemudian menyembelih kibas dan selepas itu memberikan nama Muhammad. Jadi dia tanya kepada Abdul Muttalib, wahai Abu Al-Haris, apa yang menyebabkan, sebenarnya ada perdebatan tau. Bahkan ramai juga yang tidak setuju apabila dinamakan Muhammad, sebab nama Muhammad itu tak pernah timbul pun. Tak pernah timbul pun dalam perbincangan keluarga. Apakah yang menyebabkan engkau memberinya nama Muhammad dan bukan dengan nama nenek moyangnya? Sebab kalau kita baca sejarah Abdul Muttalib bin Hashim bin Luwai bin Kilab bin apa semua begitu. Kenapa tidak dinamakan dengan nama-nama seperti tersebut? Jawabnya, kata Abdul Muttalib, dia kata, sebab aku ingin aradtu ayyahmadihillahu azza wa jal, sebab aku inginkan Allah SWT memujinya di langit, fis sama wa yahmaduhun nas fil ard, dan manusia juga memujinya di bumi. Dan itu telah terbukti tuan-tuan. Bukan saja Allah memuji Nabi, tetapi kita di bumi ini, kita manusia pun akan sentiasa memuji Nabi, kita akan sentiasa menyebut Nabi. Okey. Dan yang terakhir saya rasa untuk nama yang daripada Fathul Bari juga, kitab Fathul Bari, ini antaranya antara cerita tersebut diceritakan bahawa apabila Nabi lahir ke dunia itu, Abdul Muttalib mengadakan jamuan. Dan ketika sedang makan, para hadirin bertanya, apakah yang telah engkau menamakan dia? Maka dia kata Muhammad. Mereka bertanya lagi, apa yang menghalang engkau daripada menamakannya dengan nama-nama ahli keluarganya? Kenapa tak ambil nama family yang lain? Kenapa tak ambil begitu? Sebab itulah jawapan Abdul Muttalib. Dia kata, sebab aku berhasrat yahmadahullahu fi sama wa khalquhu fil ard, dan maknanya Allah puji dia dan manusia juga memujinya. Jadi itu telah terbukti sampai sekarang tuan-tuan. Baik, itu segmen 1. Saya rasa saya sudah selesaikan segmen 1 Dr. Kasumar, saya dah selesaikan untuk berkaitan dengan apa ada pada nama, dan itulah yang kita perlu kenali nama Nabi yang terkandung dalam Al-Quran, yang terkandung dalam sunnah, dalam hadis, dan sebagaimana dalam sejarah juga menceritakan kenapa Nabi dinamakan sebagai Muhammad, kenapa nama itu yang dipilih. Dan itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk beliau sentiasa dipuji sepanjang zaman. Baik, sekarang kita masuk pada segmen seterusnya, iaitu segmen idola sepanjang zaman. Apa maksud idola ni?
Saya mungkin tak nak pergi pada epistemologi perkataan tu lah. Tapi kita nak tengok kalau idola sepanjang zaman ni, kalau dulu-dululah suatu ketika atau mungkin sampai sekarang orang masih cerita tentang idola Hollywood. Kalau tidak Hollywood pun mungkin yang setara dengannya Bollywood. Dia dua ni dululah memang kalau orang sebut idola tu, walaupun sebenarnya idola ni ada banyak. Ada orang yang mungkin mengidolakan ahli sukan. Ada orang mengidolakan ahli politik. Ada orang mengidolakan penyanyi. Ada orang idola dia adalah pemain golf. Orang mungkin idola dia main football kan, main bola. Dan kalau sekarang mungkin inilah, ya kan. Kalau dulu ada Holly Bolly, sekarang mungkin Collie lah, Collie. Tak adalah. Kalau kita cakap Collie mungkin orang tak faham, orang tak tahu apa Collie. So mungkin K-pop lah kalau gitu. Kolia itu Kolia Mali, itu Collie lah. Saya pendekkan dia Collie. Itu K-pop. Tetapi idola yang mana yang sebenarnya akan menjadi idola sepanjang zaman? Bagi kita yang mengaku Islam dan beriman ini, ada idola sepanjang zaman yang sepatutnya kita perlu ikut, yang perlu kita contohi. Kalau kita mengidolakan seseorang, kita minat pada seseorang, macam tadilah mungkin Dr. Osman ada sebut followers kan, sampai followers berjuta-juta dan sebagainya. Kalau kita apa yang kita akan buat? Maknanya kita nak buat macam mana? Adakah kita, kalau kita ada ni, kita nak pakai baju dia, pakai jersey dia, kalau kita peminat bola sepak lah, ataupun kita peminat peminat bola ke kan, adakah kita nak pakai jersey dia kan, ataupun baju dia? Itu baju, itu gambar tu hanya hiasan saja. Dia bukanlah peminat tegar MU sebenarnya. Walaupun mungkin dulu rumah saya dengan Old Trafford 40 minit je. Saya di Bradford. Dan biasanya isteri saya yang banyak bawa. Bahkan isteri saya berkesempatan waktu tu jumpa Alex Ferguson. Waktu zaman tu lah, zaman Alex Ferguson. Zaman tu Rooney masih jadi pemain. Okay. Saya ni kaki buku sikit belajar, jadi saya tak pergilah kat Old Trafford. Yang bawa orang Malaysia datang pergi Old Trafford tu isteri saya lah yang bawa pergi ke sana. Sebab jarak 40 minit tu apalah sangat kan. Baik. Adakah kita bila kita ada minat kita nak pakai baju dia, pakai jersey dia, ataupun kita mungkin kalau orang dulu dia tampal gambar kan belakang pintu, dekat loker kalau duduk asrama kan, siapa yang duduk asrama mungkin yang pensyarah-pensyarah yang mungkin sebaya dengan saya, ya, mungkin yang dulu duduk asrama gambar siapa dah dekat belakang loker dia. Tapi sekarang mungkin tak ada lagi, dia pakai wallpaper je lah, wallpaper dekat handphone dia kan, ataupun dekat laptop dia dan sebagainya. Mungkin dia tak perlu nak tampal lagi dekat dia punya loker, tampal lagi dekat dia punya closet dan sebagainya. Jadi apa yang kita akan buat kalau kita, ataupun kita kalau dia penyanyi, adakah kita akan ingat lirik lagu dia? Sebab tu Nabi ni dia sepatutnya apa? Semakin hari memang kita kena semakin sayang. Tapi bukan yang macam ni lah, bukan seperti lagu ni. Bila memandang gambarmu, hatiku rasa terharu. Yes, itu yang versi lama. Sepatutnya dengan Nabi kita kena begini. Bila mendengar namamu, hatiku rasa terharu, selawat ke atasmu, menggamit kalbu. Sepatutnya begitu. Sepatutnya yang ini. Jadi bukan yang tadi. Yang tadi Uji Rashid. Yang ni versi kita. Jadi sepatutnya Nabi itu memang kena semakin hari semakin sayang. Yang tadi memang bila memandang gambarmu kan. Tetapi ini kita kena bila mendengar nama dia saja. Bila disebut nama Nabi saja, hati kita pun rasa terharu. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita selain daripada kita baca, selain kita membaca sirah Nabi, kita buat perkisahan cerita tentangnya, maka yang terbaik untuk kita adalah banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Macam mana kita nak selawat? Seperti mana saya sebutkan tadi, marilah sama-sama kita membaca selawat. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ataupun kita bila ada idola, kita ikut gaya dia. Ya, macam sekarang ni kan, macam-macam gaya kita, ialah kita tengok dengan media sosial yang ada kan. Kalau dulu-dulu, ni mungkin sekarang lah, ini BTS. Yang ini zaman-zaman saya remaja lah, Backstreet Boys. Dia lagu apa saya pun tak ingat dah lagu. Ke lagu yang I don't care who you are, where you're from. Yang tu lah kot rasanya. Yang tu lah rasanya kan. Ataupun kita nak ikut yang begini. Begini kan, nampak suci murni putih begitu kan. Dan gaya yang macam mana yang kita nak ikut tu. Itu sebenarnya itu pilihan. Ataupun kita nak ada fan club, kita join dengan fan club tersebut. Tapi sebenarnya Nabi SAW itu sudah lama Allah sudah arahkan kita ikut fan club Nabi. Dan itu kita boleh lihat pada surah Ali Imran ayat 31. Yang ini sebenarnya, kalau kita nak ada fan club, kita tubuhkan fan club ini, fan club untuk Nabi. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan dia punya ganjaran dia, bila kita mengikut Nabi ni, katakanlah jika engkau cinta pada Nabi, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah aku. Nanti yuhibbukumullah, Allah akan kasih pada kamu. Maknanya bukan calang-calang tuan-tuan. Kalau kita tubuh fan club, kadang-kadang kita yang keluar modal. Kan? Nak kena buat birthday party lah untuk orang tu, nak kena beli spanduk, beli banner dan sebagainya. Tetapi untuk Nabi SAW, dia punya fan club kepada Nabi itu, dia punya kehebatannya adalah kita akan dikasihi oleh Allah. Bukan sekadar dikasihi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kerana Allah itu wallahu ghafurur rahim. Allah itu sangat pengampun lagi maha mengasihani. Itulah sebabnya kita jangan salah pilih. Mudah-mudahan dengan kita mendengar ini, so kita bolehlah nak minat bolehlah minat kan, tapi kalau boleh kita punya kepada Nabi itu lebih hebat daripada itu. Sebabnya bila kita ada idola, orang yang kita minat apa semua dan sebagainya kan, persoalannya orang yang kita minat tu artis lah, kata-kata contoh lah, ataupun ahli sukan lah kan contohnya. Apa sebenarnya yang idola kita tu mampu buat untuk kita? Kalau kita agak-agak kita masuk hospital, dia datang ke? Contohlah kalau kita minat sangat dengan Korea kan contohnya, adakah dia datang nak tengok kita? Contoh, kalau datang tu memang untung lah kan. Tapi adakah ataupun apakah jaminan yang kita boleh dapat bila kita ada idola, tapi Nabi SAW dia berbeza. Tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya. Wahai Allah, Jadi tugas kita ialah kita kena banyak selawat pada Nabi lah itu. Dan bila kita banyak selawat, yang mana walaupun kita sebenarnya tak pernah jumpa Nabi pun, tapi nanti Nabi akan kenal kita. So dalam video klip yang awal tadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan, suatu hari Nabi SAW pergi ke kuburan, kemudian Nabi menyebut Assalamualaikum darul kaum mukmin. Salam sejahtera kepada kaum mukminin. Wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Dan aku insya-Allah nanti akan mengikuti kalian juga. Kemudian wadattu ana qad ra'ayna ikhwanana. Nabi kata aku sangat merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudara. Dan ketika itu sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Nabi bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?
Dan antum ashabi katanya. Nabi menjawab, antum, kalian adalah sahabat-sahabatku. Dan wa ikhwanuna, kata Nabi, dan saudara-saudara itu adalah alladina lam ya'tu ba'd, ialah mereka yang datang selepas kita. Mana yang datang selepas ini? Kita lah orang yang paling akhir ni. Maknanya umat zaman akhir ni. Jadi sahabat pun tanya, macam mana ya Rasulullah, macam mana kau nak kenal mereka yang kau tak pernah jumpa pun? Kau tak pernah jumpa dengan mereka. Maka Nabi kata, apa jawapan Nabi? Nabi ni seorang yang cerdik, yang Allah pimpin. Apakah kamu dapat melihat jika seorang lelaki itu mempunyai kuda berbulu putih di dahi mereka, ya, dan kakinya, dan dia itu berada di kelompok kuda berwarna hitam. Maknanya Nabi kata, kalau misalnya kata dalam kelompok kuda warna hitam, tiba-tiba ada kuda yang putih dahinya, putih kakinya, adakah tuannya dapat mengenali kudanya itu? Maka sahabat-sahabat pun kata, sudah pasti ya Rasulullah, sudah pasti tuannya akan dapat mengenali. Dan dari kata Nabi, itulah ikhwanku, mereka akan datang pada hari kiamat dengan bercahaya kerana cahaya wuduk mereka. Maka tuan-tuan, itu antara jaminan Nabi. Kalau kita betul-betul mengidolakan Nabi, makanya ada perkara yang Nabi akan buat untuk kita, iaitu bila kita memperbanyakkan selawat, kita banyak bincang tentang Nabi, kita menghidupkan sunnahnya, maka Nabi akan meninggalkan satu perkara untuk kita. Itu dalam hadis ini, apa yang saya nak kongsi pada tuan-tuan ialah Nabi sebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi itu ada doa yang memiliki doa khusus yang dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Tetapi kebanyakan Nabi-Nabi itu, semua mereka sudah tergesa-gesa menggunakannya. Kalau kita baca dalam Al-Quran, tuan-tuan, sebenarnya diceritakan oleh Allah SWT banyak cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu ni, mereka dah menggunakan doa-doa mereka kepada Allah. Kalau kita baca kisah Nabi Nuh dah berdoa dalam surah Nuh, dalam surah Nuh ayat 26-27, itu memang Nabi Nuh dah minta kepada Allah, ya Allah, kalau boleh jangan bagi ada orang kafir semua atas muka bumi ni. Itu doa Nabi Nuh. Kata, jangan kau biarkan mereka, minal kafirin dayyara. Kalau boleh jangan ada satu pun tinggal. Jangan bagi habis semua. Kemudian kita tengok kalau Nabi Soleh, Nabi Musa, banyaklah Nabi-Nabi yang lain yang diceritakan. Sebab tu Nabi kata kat sini, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap Nabi itu semuanya mereka dah gunakan doa-doa mereka. Wa inni ikhtaba'tu, kata Nabi, tetapi aku menahan, aku tunggu, aku simpan da'wati, doaku, syafa'atan li ummati, supaya dia menjadi syafaat kepada umatku yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insya-Allah, dan ini adalah satu habuan insya-Allah yang mana akan diperolehi oleh umatku. Tapi dengan syarat, man mata min ummati, siapa-siapa dalam kalangan umatku yang mati, la yusyrik billahi syai'ah, yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka inilah tuan-tuan, sebagai idola kita mengidolakan Nabi itu. Kerana apa kita perlu mengidolakan Nabi? Sebabnya inilah antaranya, bahawa Nabi nanti kalau kita baca dalam hadis yang panjang berkaitan dengan syafaat, Nabi ketika orang ramai datang berkumpul semua, nanti Nabi akan, waktu inilah Nabi akan gunakan doa ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan syafaat kepada kita umat ini, insya-Allah. Baik, saya masuk kepada segmen 2A. 2A, tadi 2 dah. Segmen 2 ini cerita pasal idola tu, Nabi Muhammad sebagai idola. Macam mana kita nak menjadikan Nabi itu sebagai idola, ataupun bagaimana cerita-cerita yang ada. Saya mulakan dengan Nabi itu sebagai idola sebab Nabi itu Rasul, rahmat seluruh alam. Kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita nak cerita terlalu banyak. Mungkin saya sebut kat situ ada beberapa lah. Dan mungkin saya tak ceritakan semua. Kisah Abu Sufyan versus Ummu Habibah. Sebenarnya Abu Sufyan, Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan, kita tahu Abu Sufyan adalah seorang pembesar Mekah. Dan sebenarnya Abu Sufyan adalah merupakan salah seorang bapa mertua Nabi. Dan apa yang berlaku, Ummu Habibah ataupun Ramlah binti Abu Sufyan merupakan salah seorang Ummul Mukminin, isteri Nabi. Isteri Nabi yang berkahwin dengan Nabi SAW. Apa yang berlaku ketika ada orang lain meminang Ummu Habibah, ditolak oleh Abu Sufyan. Ini ketika ini Abu Sufyan belum Islam. Ketika Abu Sufyan belum Islam. Tetapi bila Nabi meminang, dan apa antara jawapan?
Dia kata tak kisahlah. Maknanya waktu itu nak menunjukkan bahawa tak kisahlah siapa pun lelakinya, yang penting Muhammad. Mana nak menunjukkan bahawa dia tahu karakter Nabi bagaimana dan dia tahu lelaki mana yang sesuai untuk anak dia. Itu kalau kita lihat dua karakter yang sangat berbeza antara Abu Sufyan dengan Nabi SAW, kita tahu. Sehingga akhirnya bila Mekah dibuka, itu kita tahulah Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Itu pandangan-pandangan musuh, kita lihat pandangan-pandangan musuh Islam asalnya, dan Abu Sufyan asalnya begitu. Begitu juga kalau kita biasa membaca, kalau kita baca Michael Hart punya buku The Hundreds, ini pun saya tak perlu ceritakan kenapa dia meletakkan Nabi SAW sebagai yang pertama. So dia ada reason di situ. Dan George Bernard Shaw pun begitu juga, kenapa ada pengiktirafan yang diberikan. Ini belum cerita-cerita musuh-musuh Islam yang berlaku pada zaman Nabi sendiri. Sebab itulah idola ini bererti kita, kalau kita ada idola, kalau kita ada artis ke, kita ada siapa-siapalah, ahli politik dan sebagainya, kalau dia ada musuh, agak-agak musuh tu nak bagi tahu ke kebaikan dia? Agak-agak lah kan. Maknanya dia sangat berbeza dengan Nabi SAW. Maknanya pengiktirafan itu bukan hanya datang daripada kawan, tetapi pengiktirafan itu tetap juga datang daripada lawan. Okey, itu saya ni . Kemudian seterusnya, Nabi Muhammad itu kenapa dia jadi idola? Sebab Nabi Muhammad itu sebagai seorang general, sebagai seorang general peperangan. Dan kita tahu bahawa sebenarnya dalam kehidupan Nabi banyak mengikuti peperangan, yang tercatat lebih kurang 26 kali yang Nabi ada pergi. Dan antara perang-perang yang popular ni tuan-tuan, inilah seperti perang Badar. Ada Badar pun sebenarnya yang kita baca dalam sejarah, Badar sebenarnya bukan perang yang pertama. Sebenarnya Badar tu kalau kita baca betul-betul, dia perang yang kelima. Sebab sebelum perang yang Badar Kubra tu, dia dah ada perang kecil-kecil. Sebab situ dia ada perang Uhud. Dan yang ini kita tahu bahawa Nabi mengalami kecederaan, patah giginya, tertusuk besi ke pipinya, dan sebagainya. Kemudian perang Khandaq, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Tabuk, ini di antara perang-perang yang besarlah yang Nabi ikuti. Kita lihat dia punya all-roundernya Nabi tu, dia bukan duduk ke atas tikai sejadah saja, tetapi maknanya dia juga boleh menjadi ahli strategi, mengatur peperangan dan sebagainya, dan mengepalai, memakai baju besi lagi, maknanya mengepalai peperangan. Ya, ini yang kita perlu ajarkan kepada diri kita dan anak-anak kita, bahawa all-roundernya Nabi. Ya. Dan Nabi itu seterusnya pemimpin tanpa istana. Ya, kita lihat bagaimana sederhananya Nabi. Nabi tidak miskin. Tadi Dr. Kasuma pun dah sebutkan, Nabi bukan miskin. Kalaulah Allah berikan segala khazanah dunia yang ada ni, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, itu memang anytime saja. Tapi bukan itu yang dia minta. Sebab itulah kita tengok pemimpin tanpa istana. Nabi pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, tempat tinggalnya pun sederhana. Tetapi inilah insan yang sampai sekarang kita sebut namanya tiap hari. Inilah insan yang kita, kalau kita berselawat kepadanya, Allah juga berselawat padanya, maknanya kita akan beroleh pahala, bahkan kita dijanjikan syafaat untuk olehnya. Ini tuan-tuan ya, pemimpin tanpa istana. Sebab tu kalau kita nak cerita tu, banyak sebenarnya yang dikisahkan kepada kita tentang keistimewaan Nabi SAW ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena baca macam mana kita nak faham, supaya kita mempelajari sirahnya, kita ikuti sunnahnya, dan banyak perkara yang kita pelajari ni bermula daripada kita buka mata sampailah kita tutup mata. Sebenarnya kalau kita nak hidup kita berpahala, hidup kita mengikut sunnah, maka dia perlu kena belajar. Contohlah, saya bagi contoh lah. Kalau kita kata kita tidur kan, kita tidur, dia hanya akan jadi kerehatan dan dia tidak akan mendapat pahala kalau misal kata kita tidak membaca doa untuk tidur contohnya. Dia hanya jadi kerehatan saja. Rehatlah. Sebab memang kita hidup ni perlukan rehat. Jadi tidur tu hanya perlukan kerehatan. Maka sebab kalau kita tak ikut apa yang dipandu oleh Nabi, maka dia tak akan jadi berpahala. Dan dia tidak akan, sebab apa? Sebab kita tidak mengikuti sunnah. Contoh mudah, macam Nabi, kalau kita buka dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi ataupun kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi, ada hadis-hadis menceritakan tentang persiapan Nabi untuk tidur.
Contoh maknanya Nabi bila mendekati katilnya, maka Nabi akan kibas-kibas tempat tidurnya itu. Maknanya kita buat tak ni? Maknanya kita bersihkan tak tempat tidur kita. Itu contoh maknanya tempat tidurnya. Maknanya betapa bersih, higieniknya Nabi. Tengok, nak tidur pun Nabi masih mengibas-ngibas tempat tidurnya. Kita kadang-kadang asal dah ngantuk, main terus letak kepala, terus kita pun tidur. Jadi ini, jadi selepas itu contoh untuk tidur saja. Kita kata sunnah tidur. Selepas itu, apa doa yang kita baca? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh juga nak baca. Sebab banyak orang hafal doa ni kan. Tetapi dia adalah doa khusus untuk kita membaca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Jadi kalau kita tak baca ni, kita tak buat begitu, maka kita tidur tu hanya jadi kerehatan saja. Tidur hanya jadi kerehatan tanpa ada pahala. Begitu juga dengan kita berpakaian. Berpakaian pun begitu juga. Maka Nabi pun mengajarkan kepada kita tentang doa-doa untuk kita berpakaian. Dan bagaimana cara untuk kita mengenakan pakaian. Dan seterusnya bagaimana cara untuk kita menanggalkan pakaian. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka pakaian hanya akan jadi perhiasan semata-mata. Maksudnya pakailah kacak kah, gap macam ni kah, kita pakai necktie kah, apakah jubah kah, apa semua. Kalau kita tidak mengenakannya dengan menyebut nama Allah atau kita tidak berdoa, dia tak akan penuhi sunnah. Maka dia hanya akan jadi perhiasan semata-mata. Sebab itu bila kita berpakaian, maka apa yang penting? Contohnya, bila kita berpakaian, kita mengenakannya dari sebelah yang kanan. Dari lubang yang kanan. Maka lubang yang kanan itu kalau kita lengan baju, kita ambil dari lubang yang kanan. Bila kita tanggalkan daripada yang kiri dulu. Maka kita menanggalkan. Itu sunnah. Maka tinggal tanggalkan kiri. Seluar pun sama juga lah. Jadi kalau seluar pun kita tanggalkan dari yang kiri. Kasut pun sama juga. Kasut ke, selipar ke, maka kita kena tanggalkan daripada yang kiri. Dan biasanya memakai pakaian ni dimulakan ataupun dengan mengucap bismillah. Kalau kita tak ingat doanya, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah, tak ingat doa itu, panjang, memang panjanglah doa tu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, as'aluka min khairihi, daripada kebaikannya, wa khairi ma huwalah, dan daripada kebaikan apa yang dibawa olehnya. Kemudian wa a'udzubika, dan aku mohon perlindunganmu, min syarrihi, daripada keburukan yang ada padanya, wa syarri ma huwalah, dan daripada apa sahaja keburukan yang dibawa olehnya. Sebab kita tak pasti pakaian kita ni dia ada kesan apa, memberikan kesan apa kepada kita. Kita tak pernah tahu. Kalau kita tak pernah tahu yang itu, bacalah bismillah. Maknanya bila kita nak pakai, baca bismillah. Tanggalkan pun baca bismillah. Tu. Sebab tu kalau kita tak mempelajarinya, kita tak mempelajari ikuti sunnahnya, jadi kita tak akan tahu ni. Jadi maksudnya, benda yang rutin hari-hari kita buat. Kita buat apa? Pakai pakaian, tidur, makan, kita naik kereta. Benda ni kalau kita misalnya kita tidak, dia jadi rutin, kalau kita tidak mengikuti sunnah, maka dia tidak akan ada pahala. Sebab itulah peluang kita untuk memperbanyakkan pahala itu ialah dalam salah satunya apa saja yang kita perbuat, walaupun benda tu nampak keduniaan, nampak dunia, pakai baju kan dunia, hal ehwal dunia. Maknanya ataupun memakai pakaian, tempat tinggal pun hal ehwal dunia. Tapi bila kita menggunakan atau mempelajari ada sesuatu daripada sunnah yang ada padanya yang perlu kita amalkan, maka itu akan lebih banyak berfadilatnya ataupun kita akan lebih berpahala. Contohnya macam tadilah pakaian. Bismillah maksudnya bismillah. Menggunakan sebelah kiri, sebelah kanan. Makanan pun begitu juga. Bahkan kalau kita baca dalam sirah, seleranya Nabi itu pun menjadi menjadi ikutan. Selera. Kita kalau betul-betul ada idola, kalau idola kita K-pop Korea, mungkin kita kata makan ramen lah kan. Makan ramen ke, makan kimchi dan sebagainya. Jadi dia punya tolerance, spicy tolerance. Sebab kalau ramen tu kan tak tahulah, mungkin ada tuan-tuan yang mungkin belajar di Korea ke belajar di Jepun dan sebagainya, mungkin ada tahap kepedasan. Kalau di Jepun mungkin ada wasabi, mungkin tahap kepedasan dia ada berbeza-beza. Kita punya tolerance tentang spiciness tu berbeza-beza. Kita sampai ikut, kalau yang artis ni boleh makan begitu, kita pun boleh ikut. Nabi pun sama juga sepatutnya. Kehebatannya adalah bila Nabi makan, apa yang Nabi makan, apa kesukaan makanan Nabi. Sebab tu diceritakan sahabat, saya tak ingat salah sahabat,
bila dia menghidangkan kepada Nabi makanan dan ada makanan itu terkandungnya labu, maka labu itu yang dimakan oleh Nabi SAW dan itu yang dipilih sehingga akhirnya kalau tak silap saya Anas bin Malik dia kata semenjak itu bila aku menyedari bahawa Nabi menyukai labu, maka semenjak daripada itu pun aku pun suka pada labu. Macam itulah tuan-tuan. Maknanya selera Nabi pun menjadi keikutan dia. Ini idola, betul-betul idola. Ya kan? Kita. Tapi idola ni dia punya penangan dia memang lain macam. Idola Nabi ni penangan dia lain macam. Berbanding kalau kita idolakan ramen, silap-silap air bulan kita yang sakit perut. Kan? Jadi itu. Inilah pemimpin tanpa istana. Kemudian apa lagi? Kenapa Nabi itu memang menjadi idola? Nabi itu imam solat sepanjang hayat. Bukanlah sebab Nabi tak letak jawatan, bukan. Tapi memang Nabi itu sentiasa hadir solat berjemaah. Bahkan kata Anas bin Malik diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ketika hari Isnin terakhir Nabi sebelum kewafatan Nabi itu, ketika kaum muslimin berada dalam solat fajar di hari Isnin itu sedangkan Abu Bakar menjadi imam, ketika itulah mereka dikejutkan oleh Nabi yang membuka hijab kamar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Baginda melihat kaum muslimin sedang dalam saf solat, kemudian baginda tersenyum kepada mereka. Maksudnya sampai ke waktu itu pun sehingga waktu itu pun Nabi masih menunjukkan betapa pentingnya solat pada waktu itu. Baik, apa lagi kalau Nabi itu sebagai idola, all-rounder kita kata, so Nabi juga menjadi seorang suami, Nabi juga menjadi bapa, Nabi juga menjadi datuk yang paling penyayang, yang paling pengasih. Ya, banyak cerita kalau kita nak cerita tentang kisah rumah tangga Nabi, suami, sebagai bapa, sebagai datuk. Cukuplah mungkin satu hadis ni saya kongsikan daripada Aisyah, hadis riwayat Imam Ahmad. Bila ditanya, An Aisyah innaha su'ilat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Bila ditanya apa yang sebenarnya Nabi buat kat rumah. Kita pun kalau kita ada suami-suami sekarang ni, kawan-kawan nanya apa-apalah suami kau kat rumah sebenarnya. Langgannya berkebun aja kata ataupun apa dikerjanya. Tetapi tengok Sayyidina Aisyah jawab, kana yakhitu thawbahu. Sesungguhnya Nabi itu menjahit pakaiannya sendiri. Satu Kemudian wa yakhsifu na'lahu. Nabi memperbaiki sandalnya. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Dan Nabi pun buat mengerjakan apa yang layaknya dibuat oleh para suami, dilakukan di dalam rumah. Jadi untuk para suami, sebenarnya tidak ada yang rugi pada sunnah. Contoh saya bagi contoh. Kenapa Nabi mengajar kita menjahit pakaian? Sebab dalam menjahit pakaian ada kesabaran. Hanya orang yang sabar saja, apatah lagi orang lelaki, yang mampu untuk menjahit pakaian. Kan? Bukan pakai mesin tau, pakai jarum. Nak masuk benang dalam jarum, itu sudah menguji satu kesabaran. Nak buat sembat, nak buat jahitan satu persatu, itu pun sudah menguji kesabaran. Satu lagi kata, Ustaz, si juga mancing pun sabar juga. Mancing bukan sunnah. Dia yang sunnah tu ialah kita boleh menjahit pakaian. Sebab dia ada manfaat di situ. Bukanlah nak madah si boleh pergi mancing. Boleh tuan-tuan pergi ngail, pergi mancing boleh. Sebab mancing pun tunggu sejam, 2 jam belum tentu ada ikan kan. Betul. Tapi ini tuan-tuan, ini sunnah yang tak ramai orang boleh buat, apatah lagi orang lelaki. Orang lelaki tak ramai orang boleh buat. Kalau sekarang kita nak ambil dia punya nisbah dia, mungkin kita kata iron baju lah senang, suami-suami lah macam itulah. Mun dah jahit baju pun saya dapat, iron baju lah kita kata. Sebab tu kadang-kadang yang jadi suami-suami ni berapa banyak sangat ataupun berapa kerap kita iron baju kita sendiri. Itu maknanya ini untuk diri saya jugalah, untuk diri saya dan kepada para suami yang ada di dalam talian ini. Jadi maknanya perkara ini pun kita perlu lihat kembali. Nah, maknanya kalau Nabi pun boleh buat sendiri, ini Nabi ni yang hari-hari kita sebut nama dia ni, yang sampai sekarang dah beribu-ribu tahun ni masih tetap namanya kita sebut, sunnahnya kita ikut, ajarannya kita pegang, dan kita mendapat nikmat iman dan Islam tu kerana perjuangannya, kerana pengorbanannya. Itu kita, ini orangnya, ini insannya. Dan Nabi buat apa? Nabi juga memperbaiki sandalnya. Dan Nabi buat juga kerja-kerja rumah tuan-tuan. Maknanya kerja-kerja rumah. So, ada hadis yang lain diceritakan bahawa daripada masjid Nabi akan pulang awal ke masjid dan Nabi menyincin lengan bajunya.
Maksudnya apa? Pergilah tolong isteri kat dapur. Jadi kalau kita balik sembahyang subuh, baju dah ready untuk sidai, boleh dah tolong sidai. Ini kadang-kadang bila nampak suami tolong sidai baju, lain macam kita punya komentar kata. Kan? Jadi itu, ini antara perkara-perkara yang kita lihat Nabi itu sebenarnya idola, sangat sayang, sangat penyayang, sangat pengasih kepada ahli keluarganya. Dan banyak lagi kalau kita lihat kenapa Nabi itu menjadi idola. Ya, Nabi itu guru, sebagai murabbi, sebagai pendidik. Nabi juga ahli politik sebenarnya. Ya. Nabi seorang ahli strategi. Nabi juga menjadi ketua masyarakat. Nabi juga menjadi da'i, jadi mubalik. Ya, dan Nabi itu kerana Nabi insan paling mulia yang dipuji namanya. Kerana itulah namanya. Sebab itu kalau kita nak cerita pasal peribadi Nabi itu, kenapa kita tak cerita pasal rumahnya mempesona aku jatuh cinta. Kalau kumpulan Hijaz dia ada lagu peribadinya mempesona aku jatuh cinta. Kenapa cerita pasal peribadi saja pun kita sudah boleh jatuh cinta. Kenapa tak cerita rumahnya mempesona aku jatuh cinta, keretanya mempesona aku jatuh cinta, hartanya mempesona aku jatuh cinta, duitnya mempesona aku jatuh cinta. Tak begitu kan? Sebab semua itu sementara saja. Maka yang ada ditinggalkan oleh Nabi adalah kerana peribadi dan akhlaknya, mukjizat yang ada padanya, yang ada ditinggalkan olehnya. Maka itulah yang kita ikuti, tuan-tuan ya. So itulah kalau kita lihat antara karakter banyak-banyak karakter Nabi, ya selain daripada Nabi seorang yang seorang yang kita tahu banyak kasih sayang, Nabi juga adalah seorang insan yang pemaaf. Kalau kita lihat contoh dakwah di Taif, tuan-tuan ya. Dalam peringkat awal dakwah Nabi SAW ke Taif, kita tahu jarak Mekah dengan Taif sebenarnya lebih kurang 110 km. Alhamdulillah saya dah dapat pergi ke Taif. 2 jam naik bas daripada Mekah. Itu naik bas. 2 jam. Dan apa yang berlaku kita lihat. Pada peringkat itu, penduduk Taif dia tak terima dakwah Nabi. Bahkan Nabi dihina, dikeji, dilempar dengan batu, hingga luka berdarah. Dan apa yang berlaku lagi adalah malaikat menawarkan untuk menimpa penduduk Taif dengan bukit-bukit. Tapi tuan-tuan, pemaafnya Nabi bila ditawarkan untuk ditimpa pada penduduk Taif itu, bahkan Nabi mendoakan. Dan Nabi tolak tawaran itu. Dan Nabi memaafkan, bahkan Nabi mendoakan semoga keluar daripada tulang sulbi mereka orang-orang yang nanti akan mengesahkan Allah. Kerana mereka ini kaumku yang tidak mengetahui. Tuan-tuan, kita lihat tak ada manusia yang boleh berbuat macam itu. Yang dakwahnya, yang ajakannya, yang akhirnya kita tahu sampai sekarang terbukti. Itulah Nabi SAW yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif dan keturunan mereka. Inilah tuan-tuan ya, yang kita dapat lihat. Saya masih teringat ada kisah Imam Shu'aib Web. Kalau tuan-tuan pernah dengar namanya, dulu dia selalu keluar di TV Hijrah. Apa yang beliau cerita ialah ketika mereka pergi, saya tak ingat musim haji ataupun musim umrah, dia ada juga kawan-kawan dia yang baru memulai Islam, pergi ke Madinah. Kemudian bila sampai waktu untuk pergi solat di Masjid Nabawi, jadi ada kawan dia ni turun, bila turun dari hotel, maka nak sampai ke Masjid Nabawi tu mereka jalan. Tapi apa yang berlaku, kawan dia ni tadi, bila dia nampak kubah hijau Nabi tu, dia menangis dan pingsan beberapa kali. Sehingga akhirnya bila dia sedar kembali, dia tanya, kawan kepada Imam Shu'aib, dia tanya, kenapa apa yang berlaku? Dia nak cerita ni, dia kata, kerana insan yang ada di situlah, dia kata, kerana manusia inilah, dia tunjuk tu tempat siapa? Tempat makam Nabi tu, tempat yang dia tunjukkan tu bangunan Masjid Nabawi yang dia nampak ada kubah warna hijau tu. Dan dia kata kerana insan inilah aku mengecapi iman dan Islam dan aku boleh berada di sini, dia kata. Maka itu dia kata, tuan-tuan, kerana itulah dia kata aku berada di sini. Kerana insan ini. Dan insan inilah tuan-tuan, kalau kita sekarang baru berusaha untuk mencintai Nabi,
Sebenarnya Nabi sudah lama mencintai kita dan mengingati kita sentiasa. Bahkan Nabi sentiasa mendoakan kita setiap paginya dengan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kepada setiap umatku keberkatan pada setiap awal paginya. Tiap-tiap hari Nabi doa untuk kita, tuan-tuan. Tiap-tiap hari Nabi dah mengingat kita. Maka apa yang kita boleh balas untuk Nabi? Oleh sebab itu marilah kita memperbanyakkan selawat dan kita ikutilah sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan itu berbaloi. Mudah-mudahan kan Nabi akan menjadikan asbab untuk kita dikenali oleh Nabi SAW. Sebagai yang terakhir, saya ingin selalu saya akan sebutkan kepada tuan-tuan, saya sebut makan, tidur, marah. Apakah dia makan, tidur, marah ni tuan-tuan? Makan. Itulah beza kita dengan Nabi. Nabi makannya sikit saja. Kita ni sikit-sikit makan. Nabi tidurnya sikit sahaja. Kita ni sikit-sikit tidur. Dan yang terakhir, Nabi marahnya sikit saja. Kita ni sikit-sikit marah. Dan yang lain-lain, Nabi tu sikit-sikit sedekah. Sedekah kita sikit sangat. Nabi tu sikit-sikit zikir. Kita sikit sangat. Nabi tu sikit-sikit istighfar. Istighfar kita sikit sangat. Jadi banyak beza kita dengan Nabi, tuan-tuan. Begitulah saya rasa untuk yang terakhirnya, ini yang dapat saya sembahkan. Mungkin untuk 1 minit terakhir ni Dr. Kusumah, ini 1 minit yang terakhir. Terima kasih banyak-banyak. Boleh dengarkan lagu ni lah insyaAllah. 1 minit je. Tak dengar sebenarnya Ustaz. Mungkin Ustaz boleh buat share optimaskan video. Ni tak dengar lagu ni Dari tadi saya setiap video tu kita kurang jelas, tetapi saya tak nak ganggu di tengah tu. Jadi bila Ustaz nak share video, mungkin the whole slide ni Ustaz boleh share menggunakan Optimus for motion and video. Apa kita dengar? Tak perasan. tak apa. Tapi nak teruskan pun tak apa, tak ada masalah insyaAllah. Tapi boleh dengar Ada boleh dengar sikit-sikit tak? Sikit-sikit tu boleh, tapi dia macam lost, hilang ada. Dengar sikit. Hijaz Okay, Alhamdulillah saya rasa itulah perkongsian saya untuk petang ini pada tuan-tuan dari fan club. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat buat diri saya, ada manfaat untuk diri tuan-tuan dan puan-puan, untuk sama-sama kita memperbanyakkan selawat, untuk sama-sama kita berusaha mencintai Nabi. Mudah-mudahan nanti kita dikenali dan kita dianggap oleh Nabi sebagai saudaranya yang sentiasa ingat walaupun kita tak pernah jumpa dengan Nabi, walaupun kita jauh daripada Nabi, tetapi kita tetap dikenal oleh Nabi SAW. Mungkin dengan tanda wuduk kita, mungkin dengan tanda selawat kita kepada Nabi SAW. Terima kasih. Terima kasih atas jemputan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih banyak-banyak PM Data Ustaz Abdul Halim. Saya lihat Ustaz pun sebab sedikit di akhir tadi tu. Saya pun sebab sebenarnya. Saya nak beritahu yang sekejap ya Allah ya Tuhanku. Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah seorang insan yang sangat sempurna di muka bumi ni. Tak ada yang sebanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari insan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini adalah merupakan qudwah, kan, teladan ataupun uswah, iaitu contoh kepada kita semua dalam kita mencontohi ataupun dalam kita menjalani kehidupan seharian kita. Kalau tadi PM Dato' Ustaz, dia bercerita daripada kita bangun tidur kan, kepada kita tidur semula, sekiranya kita lakukan dia dengan sunnah, insya-Allah segala kepenatan yang kita lakukan hari itu, yang kita rasa hari itu akan berbayar, insya-Allah. Dalam Al-Quran juga menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu satu tauladan yang baik untuk kalian ikuti dan teladan. Saya nak kongsi satu lagi
So, kita tak ada soalan lain Ustaz. Kalau ada soalan tu nanti sebab kita dah dekat dengan azan, jadi saya tutupkan bicara kita. Saya nak kongsikan dengan semua. Kalau kita ingat tadi Ustaz ada bercerita sedikit berkenaan sebelum wafatnya Rasulullah kan. Okay. Kita kenali ataupun kita pernah dengar juga bagi sesiapa yang pernah mendengar khutbah terakhir Rasulullah. Saya bacakan di sini apa yang dalam khutbah terakhir itu menyatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Ini pesanannya. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang lain yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikanlah sembahyang 5 kali sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat dan harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah ku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain dan hendaklah orang lain itu menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Itu dia adalah khutbah terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagu tadi Ustaz ada pasang satu lagu, Laukana Bainana. Kan sekiranya Rasulullah dekat dengan kita, sememangnya kita adalah orang yang hebat. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan baginda. Bukan sahaja diorang ni bijak, tetapi diorang ni sangat-sangat hebat. Dari dulu sampai sekarang kita tahu kehebatan mereka. Kalau kita tak salah, kalau kita sekarang ini yang jauh dari Rasulullah, yang sentiasa Rasulullah rindui sebenarnya, dia paling rindukan kita. Kalau ingat dalam solat kan Ustaz, dia tanya siapa yang paling dia ni kan, dia rindu kita. Kita yang tak pernah melihat dia. Okey, sebab sahabat-sahabat dia ada di depan dia, tetapi dia sangat merindui kita yang tak pernah melihat dia. Okey, dia nak, itulah. Kalau kita, Rasulullah pun sangat cinta dan rindukan umatnya, sebelum dia wafat pun, dia sentiasa mengingatkan umat-umat dia. Okey, dan betapa ramai kita yang mengaku mencintai Rasulullah namun tidak berusaha menunjukkan kecintaan sebaiknya dengan memperjuangkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan atau mengamalkan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Betapa ramai yang mengaku rindu pada Rasulullah namun tidak pernah menangis untuk bertemu baginda sebagaimana rindunya sang ibu pada anaknya tatkala berjauhan.
Itu dia, kita rasanya melabuh tirai, kita dah nak dekat dengan solat asar, kita nak beri laluan kepada solat asar. InsyaAllah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idola ummah sepanjang zaman. Sampai di sini sahaja. Semoga Allah mempertemukan kita dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau di dunia kami hanya direzekikan untuk melihatnya seketika di dalam tidur, dan menghimpunkanlah kami di akhirat bersamanya serta para sahabat, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. So sebagai penutup PM Dato' Ustaz, boleh tak saya mohon untuk doa penutup daripada PM Dato' Ustaz sebagai penutup untuk program kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola ummah sepanjang zaman. Silakan Ustaz, lepas tu kita akan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syakiyya wa la matruda wa la mahruma. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul padamu pada petang ini, Ya Allah, mohon kerahmatan daripada-Mu, mohon keberkatan daripada-Mu, Ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau peliharakan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami, himpunkanlah kami bersama dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dan kami minta pimpinlah kami dan bimbinglah kami, mudah-mudahan kami mendapat bimbingan daripada bimbingan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami umatnya yang sentiasa menghidupkan sunnahnya, Ya Allah. Jadikan kami seantara umatnya yang sentiasa menghidupkan, menceritakan kisahnya kepada anak-anak keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami juga akan hamba-hambanya dan umat-umat Nabi yang sentiasa dirindu oleh Nabi SAW. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, walaupun kami jauh, walaupun kami tidak pernah melihat Nabi, tetapi jadikanlah kami antara hamba yang sentiasa dirindui oleh Nabi SAW. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul pada petang ini, Ya Allah. Kami mohon doa kepada-Mu, jadikanlah kami antara orang yang dapat menerima syafaat Nabi kami, Ya Allah. Izinkanlah kami agar kami dapat menerima syafaat Nabi kami, Ya Allah. Izinkanlah kami menjadi orang yang dapat menerima syafaat Nabi kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah beliau idola kami sepanjang zaman, Ya Allah. Jadikanlah Rasulullah sebagai idola kami sepanjang zaman, Ya Allah. Jadikanlah baginda sebagai idola kami sepanjang zaman, Ya Allah. Mudah-mudahan berbalas cinta kami kepadanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. So itu sahaja dari kami. Untuk QR code kita akan buka sebentar lagi untuk yang belum buat attendance, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Ustaz. Hari ini insyaAllah sedikit sebanyak dia boleh meraihkan mewujudkan rasa cinta, kasih dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, Ustaz kata tadi tak kenal maka tak cintakan. Mulai hari ini kalau boleh bersamalah kita kenali baginda Rasulullah supaya cinta itu semakin mekar di dalam hati kita. InsyaAllah itu sahaja dari kami Fan Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. So QR code, okay, kita ada Dato' Azra insyaAllah untuk kongsikan QR code bersama kita. Ke tak perlu dah Dato' Dayang Azra? Oh, mungkin Dato' Azra dia masih ada shot. Okay. Nak show kan? Sekejap. Terima kasih Dato'. So, untuk yang melalui phone, insyaAllah kita akan bantu untuk manual attendance, insyaAllah.
طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعمال. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب واتبعه الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العديد جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا ملجأ أنت ذي الفضل الأيام جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا ملجأ أنت ذي الفضل الأيام جل من صلى عليك. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا ملجأ أنت ذي الفضل الأيام جل من صلى عليك. Kau masih